A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali kita di dalam sesi tadabbur harian kita bermula daripada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang tadabbur ini, tentang tadabbur harian setiap daripada muka surat Al-Quran ini pada pagi ini di muka surat yang ke-216 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Yunus ayat yang ke-62 sehingga ayat yang ke-70 insya-Allah. Ayat yang ke-62 sehingga ayat yang ke-70. Jadi insya-Allah saya akan bacakan seperti biasa sedikit daripada apa yang akan kita bacakan, kita tadabbur pada pagi ini, iaitu di ayat yang 62, ayat yang ke-62 dan juga ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan membaca tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dipanggil di dalam surah ini, di dalam ayat ini, ayat yang ke-62 ini sebagai awliya. Awliya ini adalah jamak, perkataan jamak kepada wali, jamak kepada wali. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, ala, ketahuilah, dan ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidaklah ada ketakutan ke atas mereka, la khaufun alaihim, walahum, dan juga mereka ini, walahum, tidak juga, yahzanun, kecewa ataupun sedih. Jadi dalam ayat yang pertama ni dulu kita akan tengokkan apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awliya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada di kalangan hamba-hambanya ini yang dinamakan sebagai awliya Allah. Awliya Allah artinya ialah wali-wali Allah lah. Dalam bahasa Melayu terkenal kita dengan wali, perkataan wali dan sebagainya, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kita katakan. Tetapi dalam ayat ini, dalam ayat 62 dan juga 63 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita yang pertama sekali apakah yang mereka dapat, apa yang mereka dapat, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua apakah bagaimanakah sifat mereka ini dalam ayat selepas daripada itu. Tapi sebelum daripada terusnya saya lupa untuk bertanya khabar tentang suara, tentang gambar pada pagi ni, sama ada jelas ataupun tak jelas. Takut ada apa-apa feedback, tolong maklumkan kepada saya kerana tak nampak lagi apa-apa feedback lagi tentang suara dan juga gambar pada pagi ni. Takut tak dengar, tak kedengaran ataupun suara tak jelas. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan insya-Allah. Allah Taala yang pertama sekali Allah Taala ceritakan apakah yang diperolehi oleh mereka ni, yang diperolehi oleh orang-orang yang dipanggil sebagai wali ni. Jadi wali jamaknya adalah awliya. Jadi siapakah awliya? Selepas daripada ni kita akan cerita. Jadi yang pertama sekali Allah Taala ceritakan tentang apakah anugerah yang Allah Taala nak berikan kepada awliya ini. Yang pertama sekali mereka ini tidak ada khauf, dan juga yang kedua tidak ada sedih. Jadi kalau kita ada buku sebagai contohnya, ada orang tulis buku tentang don't be sad, jangan sedihlah, tahzan, maka akan ada juga satu perkara lagi, ialah orang-orang yang awliya ini, ialah mereka ini la khauf, tidak ada takut. Apa yang takut, apa yang sedih ni? Manusia ni terhimpit. Mereka ni, manusia ni setiap manusia dia berada di antara dua ni, iaitu yang pertama yang menyusahkan dia dalam hidup ni adalah yang ditakuti. Yang keduanya adalah yang disedihi. Jadi kalau manusia ni dihimpit oleh dua ni, sedih dan juga, kenapa saya sebut himpit? Kerana manusia ni dia akan menghadapi perkara yang akan datang, maka dia akan, ulama kata, yang akan datang dia akan takut. Perkara yang dah lepas dia akan rasa sedih. Sedih apa? Sedih berlaku macam ni, sedih berlaku macam ni dan sebagainya.
Kalau yang akan datang ni takut kan, takut akan berlaku macam ni, takut tak dapat ni, takut tak dapat ni kan. Jadi kalau budak-budak yang periksa takut tak lulus, kalau budak yang macam-macam lah kan kalau orang yang hidup dalam kehidupan apa-apa dia akan takut apa ni, takut. Jadi maknanya terhimpit apabila dah berlalu perkara satu benda tu dia akan sedih. Jadi oleh kerana itulah maka apabila ada dua benda ni maka dia akan menyusahkanlah manusia. Tetapi kalau hilang dua-dua perkara ni maka dia akan jadi bahawa dia tak akan sedih, tak akan takut, maka dia akan mendapat kemuncak kita kata kebahagiaan. Walaupun harta dia sikit, walaupun keadaan macam ni, keadaan macam, tapi kalau dia ni tidak ada dua penyakit ni, dua perasaan ni, maka dia akan rasa sangat-sangat bahagia. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan banyak ayat yang berkaitan dengan sama ni, la khaufun alaihim wala hum yahzanun ni. Sebenarnya bukan di sini saja tapi di banyak tempat-tempat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa pemberian Allah pada orang-orang yang beriman ni ialah dia akan dapat la khauf wala hum yahzanun. Itu ayat yang ke-62. Ayat yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan selepas daripada siapakah dia wali ni. Allazina, Allah Taala kata allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu wali ni sebenarnya ialah orang-orang yang beriman, nombor satunya, wa kanu yattaqun, dan mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita simpulkanlah ada dua perkara yang mesti ada pada seorang nak jadi wali. Bukan nak jadi wali, bukan kita nak jadi wali, tapi yang Allah Taala gelarkan sebagai wali ni, iaitu yang pertama sekali mereka itu mesti beriman, yang kedua mereka mesti bertakwa. Jadi maknanya kalau ada iman, kalau ada takwa, orang tu dah dianggap sebagai wali. Bukannya wali ni ialah orang yang mempunyai sifat-sifat karamah yang tertentu. Karamah ni adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah perkara-perkara yang pelik yang kemungkinan berlaku pada seseorang tu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Mungkin ada, mungkin tak ada pada seorang wali itu kan. Jadi wali ni tak mestilah orang tu mestilah mempunyai watak-watak tertentu, keadaan-keadaan tertentu, mesti umur tertentu, mesti janggut tertentu dan sebagainya kan. Tidak semestinya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah merupakan seorang wali, beriman dan juga bertakwa. Jadi oleh kerana itulah maka sahabat-sahabatlah yang paling tinggilah kita nak katakan kewalian mereka. Sahabat-sahabat Nabi adalah majoriti mereka adalah merupakan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak pernah pun sandarkan, kita tak pernah katakan bahawa sahabat itu wali. Tapi kita kadang-kadang di mindset kan dengan wali itu ialah orang yang mempunyai sifat begini. Kadang-kadang lari daripada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah SWT sebutkan bahawa sifat wali itu mudah saja, siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Seterusnya, ayat seterusnya ialah Allah SWT sebut selepas itu, iaitu lahumul busyra, bagi mereka mendapat busyra. Busyra maknanya ialah satu berita gembira. Mereka nampak satu benda yang gembira, menggembirakan mereka. Jadi disebutkan sini, apakah ulama-ulama sebutkan ada lebih kuranglah 4 pendapat ataupun lebih lagi apakah yang dimaksudkan dengan busyra di sini, lahumul busyra. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa ia adalah mimpi untuk mensupportkan apa yang dia ni, bukan mimpi. Kita takut juga sebab mimpi ni kadang-kadang macam-macam bentuk mimpi kan, tapi mimpi sini maksudnya ialah mimpi yang mensupportkan apa perbuatan dia tu, kebaikan-kebaikan. Walaupun mimpi ni kadang-kadang satu benda yang indah, yang baik, tapi mimpi tidak boleh menjadi satu hukum, menjadi satu sumber hukum. Sumber hukum bagi kita tetap juga adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan juga Qiyas dan seterusnya yang diterima oleh ulama. Ada pun mimpi tidak termasuk dalam senarai ini. Mimpi ni adalah merupakan satu support saja. Jadi setengah ulama mengatakan al-busyra di sini, busyra sini maksudnya ialah mimpi itu. Ada yang mengatakan busyra sini bukan, tapi ialah kemasyhuran. Sebagaimana kita tengok Imam Bukhari kan, masyhur bukan masyhur dengan kejahatan, tapi masyhur dengan kebaikan. Seperti Imam Bukhari, bila kita sebut saja Bukhari, kita terus tahu kan bahawa dia periwayat hadis. Bila kita sebut saja Imam Bukhari, kita tahu kan kitabnya. Kita sebut Imam Muslim, kita sebut Imam Tirmizi, kemasyhuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini, maka itu dikatakan busyra oleh setengah-setengah ulama. Ada setengah ulama lagi mengatakan bahawa maksud dengan busyra di sini ialah maksudnya ialah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kehidupan mereka. Ada yang katakan juga maksudnya busyra itu ialah kefahaman yang jelas terhadap agama. Jadi ada pelbagai pendapat lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini lahumul busyra, dan diterjemahkan, dimaksudkan oleh ulama-ulama tafsir dengan macam-macam lah. Jadi itu yang seterusnya, lahumul busyra fil hayatid dunya. Terus sebab tu kan, jadi busyra ni makna dalam kehidupan dunia ni mereka dah nampak dah. Mereka sendiri nampak kan di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam akhirat mereka akan dapat jugalah, iaitu syurga. Dan kemudian la tabdila li kalimatillah, Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak ada penggantian di dalam kalimah Allah.
Maksud kalimah Allah sini ialah ada yang mengatakan maksudnya Quran. Maksud kalimah Allah tu maksudnya Al-Quran. Maknanya tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Quran tak ada perubahan. Yang keduanya ada mengatakan bahawa maksud kalimat Allah tu maksudnya adalah janji Allah. Jadi kita boleh katakanlah ada dua makna besar yang disebutkan oleh ulama, iaitu la tabdila, tidak ada gantian, tidak ada perubahan, tidak adalah maknanya sekali macam ni sekali macam ni, itu maksud tabdil. Jadi tidak ada gantian perubahan dalam kalimat Allah dalam Quran, ataupun apa-apa dalam Quran, ataupun apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fawzul azim. Allah Taala kata itulah merupakan satu fauz al-azim, kejayaan yang paling besar. Seterusnya kita tengok pula ayat seterusnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 65. Allah Taala berkata wala yahzunka qauluhum. Sekarang ni orang-orang kafir, kita gambarkan, kita cuba ingatkan, kita cuba orang kafir Mekah ni sentiasa, orang kafir di Mekah, orang musyrik Mekah ni, mereka ni membuat satu benda yang mengatakan perkataan-perkataan yang tak baik kepada Nabi, melakukan serangan fizikal kepada para sahabat dan juga kadang-kadang kepada Nabi. Tetapi serangan yang lebih dahsyat lagi ialah serangan kata-kata dan macam-macam lagi yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang perkara ini boleh membawa kesedihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi of course lah kan, sebab Nabi kita pun manusia kan, maka dia ada perasaan sedih dan sebagainya. Kadang-kadang dia menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT kata wala yahzunka qauluhum, janganlah kata-kata mereka tu menyebabkan kamu sedih wahai Muhammad. La yahzunka, janganlah menyedihkan kamu oleh qauluhum, oleh kata-kata mereka. Innal izzata lillahi. Di situ ada mim kalau kita baca dalam qiraat, dia ada mim kat situ, mim kecil tu, mim kecil ni. Mim kecil situ maknanya lah kita tidak boleh kita mesti berhenti maknanya. Maknanya sebab apa? Sebab perkataan innal izzata tu bukan kata-kata mereka, bukan kata-kata orang kafir tu. Sebab kalau kita sambung terus, seolah kita baca macam ni, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillah, seolah-olahnya orang kafir mengatakan bahawa izzah itu adalah milik Allah. Tidak, bukan maksud macam tu. Jadi sebab itulah kita kena stop situ, qauluhum. Jadi la wala yahzunka qauluhum, janganlah kata-kata mereka itu menyedihkan kamu wahai Muhammad. Okey. Jadi begitu juga kita berkata pada hari ini kan, janganlah kata-kata orang kafir, tuduhan orang kafir kan, itu menyedihkan kita. Sepatutnya kita orang beriman ni, kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata tu memang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita, nak tengok kita ni sedih tak sedih. Jadi Allah Taala ada pesan kepada Nabi, maka Allah Taala pesan juga kepada kita semua supaya jangan sedih dengan apa kata-kata yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang agama, yang tak suka kepada Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kemudian sebab apa kita tak perlu sedih? Kenapa kita tak boleh sedih? Tak perlu layan pun kan, biarlah mereka ni berkata, kerana innal izzata lillahi jami'a. Sebab izzah ni maksudnya ialah al-quwwah. Dalam tafsir Jalalain dia kata al-izzah di sini maksudnya ialah al-quwwah, kekuatan tu, maksudnya kekuatan tu, kehebatan tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kamu sedih? Mereka ni tak ada apa kan, tak ada, mereka ni makhluk je kan, makhluk je, bukannya Allah kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala marah pada kita, Allah Taala tegur kita, barulah kita sepatutnya akan merasa sedih sepatutnya. Ini kalau Allah Taala tegur kita, kita tak sedih. Tapi apabila apabila manusia tu yang tegur kita pula rasa sedih. Gitu kan. Jadi Allah Taala kata huwas samiul alim, dan dia adalah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Maha mendengar apa sahaja kata-kata mereka, maknanya Allah Taala sebutkan sini kan, bahawa apa yang mereka kata kepada kamu tu Allah Taala tahu. Dan begitu juga kan, apa yang mereka buat tu Allah Taala perhatikan. Alim, Allah Taala tahu. Allah Taala mendengar apa kata-kata mereka, Allah Taala tahu apa yang mereka buat tu, al-alim. Seterusnya ayat 66, ala inna lillahi, Allah SWT kata ketahuilah, inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Allah Ta'ala nak tegaskan lagi bahawa kenapa kamu ni tak sepatutnya sedih. Tak perlulah sedih sangat kan, tak perlu layan sangat mereka ni, kamu teruskan kerja kamu. Kenapa? Yang pertamanya, izzah ni semua milik Allah Ta'ala. Yang keduanya ialah Allah Ta'ala kata semua benda ni, ala inna lillahi man fis samawati, man fis samawati, apa-apa saja, apa-apa yang ada di langit, dan juga apa-apa wa man fil ardi, dan juga apa-apa yang ada di bumi, semua tu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu tak perlu sedih, kamu janganlah rendah diri, sebagaimana dalam ayat yang lain kan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kamu jangan merasa rendah diri, jangan kamu merasa sedih. Kenapa? Kerana kamu adalah orang yang tertinggi.
in kuntum mu'minin, kalau kamu ni orang yang beriman. Jadi Allah SWT sebut sini bahawa milik Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak bangkitkan lagi kan. Kenapa kita ni tak perlu sedih? Kerana semua benda ni milik Allah. Even mereka yang berkata tu, mulut yang berkata tu pun adalah merupakan kata-kata menggunakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi semua benda tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah syuraka, dan tidak adalah yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah, mereka yang menyeru tu kepada selain daripada Allah itu adalah syuraka. Mereka kata inilah syirik, mereka kata itulah kongsi, mereka kata ini adalah maknanya mereka kata semua benda ni adalah syuraka kepada Allah. Allah Ta'ala nafikan, no, jangan merapu, jangan duk mengarut tidak ada kan, tidak ada kaitan langsung kan. Apa yang mereka katakan tu sebenarnya tak ada kaitan langsung pun, tidak ada, bukan syuraka. Wama yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah, apa yang mereka ikut dan mereka seru allazina yad'una min dunillah itu tidak adalah mereka itu syuraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In yattabi'una illa zon. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus tegaskan. Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni apa yang mereka dakwa, apa yang mereka sembah, apa mereka, semua tu adalah merupakan zon saja, sangkaan mereka. Mereka tak tahu pun. Sebab apa? Benda ni benda ghaib kan. Mereka kata ini syurakat. Berhala ini boleh menyampaikan, perkara ini boleh menyampaikan, perkara ini boleh macam-macam kan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contohlah orang Kristian contohnya mengatakan ini adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan ini adalah anak Allah. Orang setengah daripada orang-orang musyrik Mekah mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jadi itu adalah merupakan dakwaan-dakwaan. Mereka tak tahu pun sebenarnya kan bila lahirnya, apa IC-nya, apa surat beranaknya kan. Sebagai contohlah kita katakan dia lahir bila, dia lahir daripada mana, anggapan saja. Sebab tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata in yattabi'un, in situ maknanya tidak adalah, in yattabi'una, tidak adalah yang mereka ikut itu illa zon, semua itu adalah sangkaan-sangkaan saja. Kemudian wa inhum illa yakhrusun, Allah Ta'ala kata wa inhum, tidak adalah mereka juga, in itu tidak maknanya bukan in itu sesungguhnya in tidak adalah mereka ini, hum mereka ini, illa yakhrusun, melainkan yakhrusun ni maknanya yakzibun, maknanya menipu dia. Mereka itu semua adalah merupakan tipuan-tipuan yang mereka dakwa. Tak ada, mengarut semua mereka tu. Inhum illa yakhrusun, melainkan semua itu adalah yakhrus daripada mereka. Penipuan yakzibun daripada mereka. Kemudian dalam ayat seterusnya, ayat 67 ayat 67 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah Ta'ala sebutkan nikmat lagi. Dialah Allah Ta'ala nak sebutkan kekuasaan Allah, nak sebutkan kehebatan Allah, nak sebutkan kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, iaitu Allah Ta'ala kata huwallazi, dialah ja'ala lakumul laila, dialah yang menjadikan malam. Siapa menjadikan malam? Allah ke ataupun berhala tu ataupun yang selain daripada Allah? Kalau orang moden orang moden lah pada hari ni kan, yang moden sangat kan, yang ada sains ni, ada apa kan, siapa yang menjadikan malam? Mereka berusaha untuk memanfaatkan malam ni maknanya kan, bila malam macam mana nak memanfaatkan malam, bila siang macam mana nak memanfaatkan. Jadi mereka tak boleh ubah benda tu. Mereka hanya terpaksa berinteraksi menerima seadanya, kita katakan. Mereka hanya menerima. Itulah ketetapan Allah. Itulah macam itulah Allah SWT tetapkan. Berlaku macam tu. Tapi mereka tak boleh nak ubah kan. Boleh ke mereka nak ubah malam menjadi siang-siang menjadi malam, ataupun malam sepanjang-panjangnya, ataupun siang sepanjang-panjangnya? Boleh tak? Rasa nak tidur lama malamnya, panjangkan malam tu. Boleh tak? Boleh kan? Ketetapan Allah SWT. Perjalanan bulan, perjalanan matahari merupakan ketetapan Allah SWT. Mereka hanyalah mampu untuk mengikuti dan juga berfikir macam mana nak bersedia menghadapi, berinteraksi dengan malam dan juga siang. Tapi yang menjadikan malam dan siang siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata wallazi ja'ala lakum, menjadikan, dialah yang menjadikan, tidak ada yang lain selain dia menjadikan waktu malam. Ada sebabnya. Allah Ta'ala kata itu supaya apa? Litaskunu fihi, supaya kamu merasa tenang. Sakana ni makna asalnya apabila asal satu benda yang bergerak tiba-tiba dia stop, tiba-tiba dia itu makna tenang. Kita kata sakinah tu ketenangan. Litas kunu, supaya kamu ni merasa tenang, malam merasa tenang kan, makna tubuh merasa tenang, jadi badan kita merasa rehat, jadi boleh berehatlah semua sekali kan. Itu litas kunu ilahi. Allah tak jadikan malam. Kalau Allah tak jadikan malam, kalau siang nak tidur lain, tidur siang dengan tidur malam kan, semua benda tenang kan.
semua binatang senang, semua senyap semua kan. Jadi litaskunu fihi wan nahara mubsira, dan kemudian Allah Taala jadikan siang pula tu mubsira. Mubsira maknanya bercahaya, maknanya boleh nampak segala benda, kita boleh tengok kan dengan adanya waktu siang tu. Inna fi zalika, Allah Taala kata inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, yang demikian itu la ayatin, tanda-tanda, merupakan tanda-tanda, dalalatin ala wahdaniyatillah, kata dalam tafsir Jalalain. Dia itu adalah merupakan semua tu malam dan siang, satu saja pun dah cukup lah kalau ikutnya kan, untuk menjadi tanda kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kan, tengok kan, malam dan siang juga berubah, bertukar-tukar. Ada tak manusia yang boleh melawan? Ada tak manusia yang boleh ubah? Ada manusia yang boleh, sehingga manusia pun hanya mampu buat apa? Ilmu falak. Ilmu falak, lalu manusia pun boleh mengira, oh ni naik matahari pukul ni di sini naik matahari macam ni, kemudian turun matahari di sini. Itulah manusia yang mampu mengukur saja. Mereka tak boleh nak ubah. Kalau ada orang boleh ubah tu, hebatlah dia. Ya ke? Tak ada kan. Jadi sebab tu Allah Taala kata kan, dia sahajalah yang mengubah-ubah ni, menjadikan kamu malam dan juga siang tu, dan semua tu adalah merupakan kehebatan Allah. Sebab apa kan, apabila dia sahaja yang boleh, orang lain tak boleh buat, tak boleh nak ubah, maknanya itu tanda wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, liqaumin yasma'un, bagi orang yang mendengar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat yang ke 68 qalu, ni Allah Taala ceritakan lagi apa kata mereka ni, nak menunjukkan bahawa Allah Taala tahu kan. Bila Allah Taala turunkan ayat Quran ni, sebutkan apakah cerita-cerita yang mereka katakan kepada Muhammad, berkata macam ni kan. Jadi Allah Taala pun bila ceritakan ni, maknanya Allah Taala dengar lah kan, tahulah apa yang mereka katakan tu. Jadi Allah Taala kata apa? Qalu, mereka berkata, apa yang mereka kata? Ittakhazallahu walada, Allah Taala ni mengambil anak. Tu antara tuduhan lagi. Jadi Allah kata, Allah Taala tahu, tengok kan tak? Padahal contohnya orang yang mengatakan ni ialah orang siapa? Orang Kristian, orang Yahudi, orang ni kan, orang musyrik. Allah Taala tahu. Jadi Allah Taala kata mereka ni mengatakan Allah ni ambil anak. Jadi Allah Taala kata subhanah, maha suci Allah daripada apa yang mereka tuduh tu kan. Jadi kemudian Allah Taala kata huwal ghaniyyu, dia ni bersifat dengan ghani. Ghani itu maknanya kaya. Kaya ni bukan kaya maknanya kaya banyak duit, tapi maksud kaya sini ialah maknanya tidak perlukan kepada yang lain. Itu asal perkataan ghani dalam bahasa Arab. Jadi makna ghani ialah seseorang yang tidak perlu kepada orang lain. Kalau miskin ataupun fakir tu makna antumul fuqara ila Allah. Allah Taala akan sebut dalam Quran kan, antumul fuqara, kamu ni fakir kepada Allah, kamu fakir kepada Allah. Jadi Allah SWT katakan Allah ni adalah ghani, Allah ni kaya. Jadi maknanya dia tak perlu. Sebab yang perlukan kepada anak ni adalah yang miskin. Maknanya dia perlu kepada anak. Kenapa? Untuk jaga dia ke, untuk tolong dia ke, untuk bermain ke, dan macam-macam lagi kan. Untuk dia rasa ada tempat lah dia nak anak. Tu ialah perlu. Allah Ta'ala tak perlu benda-benda. Jadi buat apa ada anak? Jadi Allah Ta'ala kata huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sedangkan semua benda yang ada di langit dan di bumi ni lahu, untuknya. Lahu, untuknya lah, miliknya lah maksudnya. Miliknya maknanya dia memiliki. Kenapa pula nak ambil anak ni kan? Macam sedangkan semua benda adalah milik dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua benda ma fis samawat, di langit dan juga di bumi, semua tu adalah milik dia. In indakum min sultan bihaza. In indakum, in tu maknanya lah in, tidak maknanya. In indakum, tidak adalah di sisi kamu, min sultan, hujjah. Sultan tu maknanya hujjah di situ min sultan bihaza, dengan semua dakwaan-dakwaan kamu ni. Maknanya kamu mendakwa gini, kamu mendakwa sini kan, kamu katakan semua tu yang kamu buat tu sebenarnya tak ada hujah. Allah Ta'ala katakan tak ada hujah, maknanya kamu mengatakan Allah Ta'ala ni ada anak. Mana hujah kamu? Kamu katakan gini Allah, mana hujah kamu? Tidak ada benda, melainkan kalau kamu nak tahu tentang Allah, tidak ada cara lain melainkan kamu mesti go through Quran, nak tahu tentang Allah. Sebab apa? Inilah satu-satunya yang datang daripada alam ghaib kepada alam zahir. Alam kita ni alam zahir, alam yang boleh nampak kan. Kita tahu apa yang alam ghaib tu. Jadi kita nak tahu benda tu macam mana? Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa yang datang Allah Taala beritahu kita, itulah yang betul. Jadi Allah Taala kata ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Macam mana kamu ni boleh berkata ataquluna 'ala Allah? Kamu macam manalah berkata kepada Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, satu benda yang kamu tidak tahu. Kemudian Allah Taala kata lagi dalam ayat 69 kita tengok ayat 69. Allah Ta'ala berfirman kul innal lazina yaftarun
katakan wahai Muhammad, beritahu mereka sikit. Jadi bila sebut kul ni ialah maknanya arahan daripada Allah SWT kepada Muhammad, kepada kita semua juga, kepada kita orang-orang yang beriman ni, supaya dalam dakwah kita, dalam cerita kita, dalam menghadapi orang-orang kafir ni, bila mereka ni akan berkata kepada kita, tengok kan penuh kan Allah SWT ni meriwayatkan, menceritakan bahawa orang kafir ni macam-macam mereka kata kepada Nabi. Dalam bila kita baca Quran ni, kita boleh tahulah, oh macam tu dahsyatnya kan, dahsyatnya. Tapi Nabi tak pernah stop, Nabi tak pernah berhenti daripada kata-kata dia, daripada usaha dia, daripada kerja dia kan. Dia berterus dia akan buat kerja ni. Jadi Allah SWT kata, apabila mereka ni macam ni, wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad, innal lazina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihun. Orang yang mendakwa, allazina yaftaruna, mengada-ngadakan, 'alallahi, ke atas Allah, al-kazib, penipuan. Mereka mengatakan satu benda yang mana Allah Ta'ala tak kata. Mereka mendakwa Allah Ta'ala macam ni, meminta buat macam ni. Itu tak kira lah mereka ni orang Yahudi ke, orang Kristian ke, orang musyrik ke, siapa-siapa saja, yaftarun 'alallahil kazib, Allah Ta'ala kata la yuflihun. Mereka tak akan berjaya, selama-lamanya mereka tak akan berjaya. Kemudian Allah Ta'ala kata mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum. Disebut sini mata'un, maknanya ialah untuk mereka ni mata'. Apa yang kamu tengok kan, mereka ni mendapat kesenangan, mereka mendapat harta, mereka mendapat kekayaan, mereka mendapat nama, kemasyhuran kan, gelaran tinggi dan sebagainya, semua tu adalah mata'. Jadi mereka, dalam tafsir kata mereka ini mendapat mata' itu mata' yang qalil, sikit je nak dibandingkan dengan akhirat. Jadi mata' tu pun Allah Ta'ala beri fid dunya, fil akhirah, di akhirat no, summa ilaina marji'uhum, kemudian mereka akan dipanggil kembali, balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak ada tempat nak lari. Mereka hidup happy atas dunia ni kan, happy nak lari ke mana? Sekejap je kan. Lepas daripada tu mereka kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mati. Maknanya bila mati tu maknanya kembali pada Allah dah tu. Tak boleh lari kepada lain dah. Mereka boleh tak nak mati, lari kepada angkasa lepas mana kan? Boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala kata summa ilaina marji'uhum, kepada kami mereka akan kembali, summa nuziquhumul azab, kemudian kami akan rasakan, kami akan kenakan kepada mereka itu azab, al-azab asyadid, bukan azab-azab biasa kan, tapi azab yang pedih, azab yang persangatan, bima kanu yakfurun, kerana di atas kekufuran mereka itu kan. Kerana mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala kenakan mereka dengan azab tu. Jadi Allah Ta'ala dalam ringkasnya ayat yang ke-70 yang pendek ini pun dah cukup kan, untuk menjadi peringatan lah kepada kita orang-orang beriman ni kan, bila tengok orang kafir, tengok kehebatan, tengok apa kan, ingatkan mata'un fid dunya summa ilaina, tapi akhirnya mereka akan kembali kepada Allah. Tapi bila kita dengar mereka macam ni, bukanlah maknanya kita ni just nak marah kepada mereka, nak kata padanlah muka, padam bukan, tapi kita kenalah berurusan kan, berceritakan kepada mereka bahawa dakwaan mereka, kepercayaan mereka kan, kalau mereka ni tidak beriman adalah merupakan satu kesalahan, dan kita kena ajak mereka sentiasa. Kita nak semua umat manusia ni masuk ke dalam agama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu menjadi orang-orang yang menunaikan tanggungjawab mereka, iaitu wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, dan juga untuk selepas daripada itu dalam ayat lain mengatakan untuk menjadi khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Setakat itulah saja insya-Allah sesi tadabbur kita di muka surat 216. Insya-Allah akan datang kita akan berjumpa lagi. Moga-moga kita akan dapat berjumpa lagi dalam muka surat yang ke-217 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan insya-Allah sesi kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca. Insya-Allah sebagai peringatannya kita akan mula untuk beberapa dalam bulan ni. Kalau kita mampu insya-Allah, kalau kita adakan dalam bulan ni insya-Allah pada pukul 6.30 bukan 6.30 bukan pukul 6.15 sebab kerana waktu subuh dah agak ke belakang sikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.